Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Buka sikit yang sini, yang si tengah ni. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, segala puji-pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam tarik ke arah sana buat junjungan mulia baginda Rasul. Buka tengah tu. Lagi. Selawat dan salam buat junjungan mulia baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan setiap daripada kita beroleh syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita telah tiba pada siri yang ke-134 dan pada kali ini kita nak sambung pembacaan hadis daripada riwayat yang ke-1718. Riwayat 1718 masih lagi menceritakan berkenaan tentang kulit, walaupun daripada binatang yang bangkai, yang mati, bukan kerana disembelih, tetap apabila disamak maka ianya menjadi suci. Juludul maitah berkenaan tentang kulit bangkai, idza dubirat, apabila disamak maka ianya boleh digunakan. Riwayat 1718. Wabihi ilaihi qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Sufyan bin Uyainah wa Abdul Aziz bin Muhammad an Zaid bin Aslam bin Abdurrahman bin Wa'lah an Ibn Abbas, daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma ihabin, mana-mana kulit, ayyuma, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma ihabin, mana-mana kulit, dubira, yang disamak, faqad tahura, maka pada waktu itu akan menjadi suci dan bersih. Maka mana-mana kulit yang pada waktu itu disamak, maka ianya akan menjadi suci dan bersih. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih dan beramal pada hadis ini. Di sisi kebanyakan ahli ilmu, mereka berkata berkenaan tentang kulit binatang yang bangkai. Mereka berkata idza dubihat, apabila disamak, faqad tahurat, maka kulit itu akan menjadi suci dan bersih. Maka walaupun bangkai binatang itu mati, bukan disebabkan disembelih, tapi apabila kulitnya disamak maka boleh digunakan. Berkata Imam Syafi'i, ayyuma ihabin dubira, mana-mana kulit yang apabila disamak maka akan menjadi suci, kecuali al-kalba, anjing, wal khinzir dan babi. Anjing dan babi maka tidak akan menjadi suci walaupun disamak menurut Imam Syafi'i. Wa kariha, dan mengatakan tidak boleh sebahagian ahli ilmu daripada kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan selain mereka, juludus siba, kulit binatang buas, kulit binatang buas maka tak boleh digunakan. Wasyaddadu fi lubsiha, dan mereka pada waktu itu mengatakan sangat-sangat makruh, sangat-sangat tidak boleh memakai kulit binatang buas dan solat padanya. Berkata Ishaq bin Ibrahim, innama ma'na, sesungguhnya maksud daripada ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma ihabin dubira faqad tahura, innama ya'ni, yang dimaksudkan dengan baginda dengan baginda dengan sabdaan tersebut adalah jildu ma yu'kalu lahmuh, yang menjadi suci hanyalah kulit binatang yang boleh dimakan. Kulit binatang yang boleh dimakan, macam lembu, kerbau dan lain-lain. Hakadha fassarahu, inilah tafsiran yang dinukilkan oleh Nadhr bin Shumail. Wa qala, dan beliau berkata, innama yuqalu ihabun, sebab itu Nabi menggunakan perkataan ihabun, hamzah ha alif ba,
yang bermaksud lijil dima yu'kalu lahmu adalah kulit binatang yang boleh dimakan. Dan tidak menyukai Abdullah bin Mubarak, Imam Ahmad, Imam Ishaq Al-Humaidi di dalam kitab As-Salat pada waktu itu tidak menyukai semua para imam ini as-salah untuk menunaikan salat menggunakan binatang buas, as-siba, binatang buas, iaitu binatang yang tak boleh dimakan. Mereka kata tidak boleh menggunakan kulit binatang yang tidak dimakan pada waktu itu untuk solat dan lain-lain, sama ada pakai dan lain-lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan sebab itu dalil yang kita baca tadi bahawa ada hadis sebenarnya daripada Ibnul Mulih bahawa Nabi SAW telah melarang anjulu disibak, daripada menggunakan kulit binatang buas, iaitu binatang yang tak boleh dimakan. Maka tak boleh digunakan untuk solat dan juga tak disukai untuk keadaan-keadaan yang lain. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, seterusnya muka surat yang ke-788. Riwayat 1719. وبه إليه قال حدثنا محمد بن طريف الكوفي قال حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش والشيباني عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم قال أتانا كتاب الله كتاب رسول الله. Kata Abdullah bin Ukaim, telah sampai kepada kami surat Nabi SAW bahawa Nabi berpesan Allah bahawa jangan tantafi'u, kamu mengambil manfaat minal maitah, daripada binatang yang mati tanpa disembelih, daripada bangkai, bi'ihabin, dengan dengan samak, bi'ihabin, dengan kulitnya, wala asabin, dan tidak pula dengan tulangnya. Maka Nabi SAW melarang daripada mengambil manfaat daripada binatang yang mati tanpa disembelih. Kulitnya tidak boleh dan tulangnya pun tak boleh. Namun daripada sini kita belajar ini adalah ketika mana tak disamak. Namun kalaulah disamak, maka ianya boleh berdasarkan hadis-hadis yang lain. Cumanya binatang mana, para ulama berbeza pendapat. Seperti mana Imam Abu Hanif, sebahagian besar para ulama menyebut binatang yang boleh dimakan sahaja, kulitnya pada waktu itu boleh disamak. Ada yang mengatakan boleh semua binatang apabila disamak menjadi suci, kecuali anjing dan khinzir yang tidak boleh. Jelas ke jelas? Lalu asab bermaksud tulang, tulang, ataupun pada waktu itu cantuman tulang. Riwayat 1720. Wa qad ruwiya, dan sungguh telah diriwayatkan hadis ini daripada Abdullah bin Ukaim, di mana beliau berkata, atana kitab Rasulillah, telah sampai kepada kami kitab Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla wafatihi, sebelum kewafatan baginda, bisyahrain, 2 bulan sebelum kewafatan baginda. Maka telah sampai surat tersebut, Nabi melarang untuk mengambil manfaat daripada bangkai, tidak kulitnya, tidak tulangnya, namun kulit ada kelonggaran berdasarkan hadis yang lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata Imam Tirmizi, aku telah mendengar Ahmad bin Hasan berkata, adalah Ahmad bin Hanbal yadhhabu ila hadzal hadis, mengambil hadis ini sebagai pandangan. Lima dzukira, disebutkan pada hadis ini ucapan qabla wafatihi bi syahrain, 2 bulan sebelum kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka seolah-olah ianya menjadi amalan yang terakhir yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan. Wa kana, dan adalah, yaqulu hadza, beliau berkata ini adalah perkara yang terakhir yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan. Thumma taraka, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal meninggalkan hadis ini disebabkan terlalu banyak ittirab, percanggahan pada sanadnya, di mana sebahagian daripada mereka meriwayatkan wa qala an Abdullah bin Ukaim an Asyah, adanya penambahan perkataan Asyah, beberapa orang tua daripada kabilah Juhainah. Maka akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal tidak mengamalkan hadis ini.
Bab yang ke-8 berkenaan tentang makruh, tidak disukai jaril izar, melabuhkan kain, tidak disukai kain yang terlalu labuh. Jelas ke jelas? Ada yang tak faham ke? Riwayat 1721. Wa bi ilai qala hadatsana al-Ansari qala hadatsana Ma'an qala hadatsana Malik tahwil. Wa bi ilai qala hadatsana Qutaibah an Malik an Nafi' Abdullah bin Dinar wa Zaid bin Aslam kulluhum. Setiap daripada mereka meriwayatkan, mengkhabarkan daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya baginda Nabi SAW bersabda, la yanzurullah, Allah tidak akan melihat yaumal qiyamah, pada hari kiamat, ila man, kepada seseorang yang jarra thawbahu, melabuhkan pakaiannya, menyirit pakaiannya, khuyala, kerana sombong. Maka kalaulah buat kerana sombong, memang sepakat pada waktu itu amalan tersebut tidak disukai oleh Allah dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat kepada Sahara pada baris yang terakhir. Maka apakah maksud khuyala? Qala an-Nawawi wa ajma'u ala jawazil jar lin nisa, dan disepakati bahawa wanita boleh untuk jalan dalam keadaan menyiritkan pakaiannya. Wanita, nanti kita akan baca, wanita digalakkan untuk menyirit pakaian dia kerana itu lebih menutup auratnya. Namun lelaki yang dibenarkan adalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sebelum daripada buku lali. Dan dalam bab ini ada juga riwayat daripada Huzaifah, Abu Sa'id, Abu Hurairah, Samurah, Abu Dzar, Aisyah radhiyallahu anhum, wa Hubayb bin Mufil radhiyallahu anhu. Hadis Abdullah bin Umar adalah hadis yang hasan sahih. Bab yang ke-9, bab ma jaa fi dhuyulin nisa, bab pada hadis yang telah datang berkenaan tentang zuyul. Apakah zuyul? Zuyul bermaksud lebihan kain bawah wanita, apa yang dipakai oleh wanita, maka itu dipanggil zuyul, lebihan kain. Maka dalam hadis ini Nabi SAW menyuruh untuk wanita daripada buku lali dia, tambahkan lagi kadar sejengkal supaya pada waktu itu boleh menutup keseluruhan kakinya. Dan kemudian Nabi izinkan sehingga kepada satu hasta. Riwayat 1722. Wa bi ila qala hadatsana Hasan bin Ali al-Khallal qala hadatsana Abdul Razzaq qala hadatsana Ma'mar an Ayyub an Nafi' bin Umar. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya bahawa baginda Nabi SAW bersabda, man jarra, barang siapa yang menyirit, thawbahu, pakaiannya, khuyala, kerana sombong, pada hari kiamat, kerana sombong, lam yanzurillah, Allah tidak akan memandang kepadanya pada hari kiamat, iaitu dengan pandangan rahmat dan kasih sayang. Maka berkata Ummul Mukmin Ummu Salamah radhiyallahu anha, fa kaifa yasna'un nisa, maka apa yang patut dilakukan oleh wanita bi dhuyulihin, dengan lebihan kain yang ada pada kaki mereka, apa yang patut mereka buat? Maka pada waktu itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yurkhina, lepaskanlah, labuhkanlah kadar sejengkal. Faqalat, maka Ummu Salamah berkata, idzan tankashif aqdamuhunna, kalau begitu ada kemungkinan akan terlihat kaki mereka wahai Rasulullah, sebab hanya satu jengkal lebih daripada tanah. Maka Nabi SAW bersabda, fayurkhinahu zira'a, maka labuhkanlah kadar satu hasta, la yazidna alaih, jangan lebih daripada itu. Maka kalaulah seseorang wanita itu nak melabuhkan pakaiannya lebih daripada daripada kaki dia, maka Nabi SAW suruh untuk lebihkan kadar sejengkal. Kalaulah pada waktu tak cukup, maka lebihkanlah kadar satu hasta. Kemudian sabda Nabi, la yazidna alaih, tidak boleh lebih daripada satu hasta. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih, dan di dalam periwayatannya ada kelonggaran untuk wanita melabuhkan kain-kain mereka, kecuali li'annahu, kerana itu adalah lebih menutup aurat bagi mereka. Jelas ke jelas? Yes. Riwayat 1723. Wabi ilai qala hadatsana Isa bin Mansur qala hadatsana Affan qala hadatsana Hamad bin Salamah an Ali bin Zaid an Ummul Hasan. Daripada Ummul Hasan, sesungguhnya Ummu Salamah radhiyallahu anha telah mengkhabarkan mereka bahawa sesungguhnya Nabi SAW syabbara, telah mengukur kadar sejengkal untuk Fatimah
min niqtafiha, daripada pakaian burqa mereka. Maka daripada pakaian burqa yang biasa dipakai oleh orang-orang yang terdahulu, Nabi ukur syabbara dengan kadar sejengkal pada waktu itu untuk Ummu Salamah radhiyallahu anha. Rawa ba'duhum, dan sebahagian daripada mereka daripada Hammad bin Salamah, daripada Ali bin Zaid, daripada Hasan, daripada ayahnya, daripada Ummu Salamah radhiyallahu taala anhu, makna yang radhiyallahu anha, makna yang lebih kurang sama. Bab yang ke-10 berkenaan tentang memakai pakaian as-suf yang diperbuat daripada bulu. Adakah boleh ke tidak? Jawapannya adalah boleh. Riwayat 1724. Wabi'la qala hadatsana Ahmad bin Mani qala hadatsana Ismail bin Ibrahim qala hadatsana Ayyub an Humaid bin Hilal an Abi Burdah, daripada Abu Burdah radhiyallahu taala rahimahullahu taala, beliau berkata, akhrajat, telah mengeluarkan kepada kami Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha kisaan sepasang kain mulabbada yang tidak yang bertampal. Mulabbad, lihat kepada Sahara pada baris yang pertama, mulabbad ay muraqqa, maka apakah maksud muraqqa? Bertampal. Maka pakaian Nabi SAW bertampal. Wa izara, dan adanya kain yang dipakai di bawah, ghalizan, namun tebal. Pada waktu itu tebal, jenis kain yang tebal. Maka berkata Ummul Mukminin Aisyah, pada kedua pakaian inilah Nabi SAW telah diwafat, iaitu pakaian yang bertampal dan kain yang pada waktu itu sangat tebal. Dan dalam bab ini ada juga riwayat daripada Ali bin Abi Talib, Abdullah bin Mas'ud. Hadis Aisyah adalah hadis yang hasan sahih. Riwayat 1725. Wabila qala hadatsana Ali bin Hujr qala hadatsana Khalf bin Khalifah an Humaid al-A'raj an Abdullah bin al-Harith an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, kana ala Musa, adalah pakaian yang dipakai oleh Nabi Musa pada hari ketika mana baginda berbicara dengan Tuhannya, adalah kisah usuf, adalah pakaian yang diperbuat daripada bulu. Wajubbatun suf, dan jubah, iaitu pakaian luar yang labuh yang diperbuat daripada bulu. Wa kummatu suf, dan penutup kummah ini penutup kepala yang juga diperbuat daripada bulu. Lihat kepada Sahara pada baris yang terakhir, al-kummah ay al-qalan suwah al-mudawwarah, kopiah ataupun songkok ataupun alas kepala yang pada waktu itu bentuknya adalah bulatan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa sarawilu suf, dan juga mereka memakai seluar yang diperbuat daripada bulu. Wa kana na'lahu, dan adalah kedua capal ataupun selipar Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah diperbuat daripada kulit keldai yang telah mati dan kemudiannya telah disamak. Hadis ini adalah hadis yang gharib, kami tidak mengetahuinya kecuali daripada periwayatan Humaid al-A'raj, dan Humaid bin Ali al-A'raj adalah seorang yang mungkar hadisnya, dan Ubaid bin Qais al-A'raj al-Makki adalah anak murid kepada Mujahid, thiqatun, seorang yang dipercayai. Bab yang ke-11 berkenaan tentang al-imamah, serban warna hitam yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi memakai serban yang berwarna hitam. Kita akan sambung sekejap lagi. Allahumma salli alaihi wasallam. Sekejap.
Masih belah saya ni. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bab berkenaan tentang Nabi SAW memakai serban berwarna hitam. Babu ma ja'a fil imamati sauda, serban yang berwarna hitam. Lihat kepada Arafah berkenaan tentang kadar serban Nabi SAW pada baris yang kedua daripada bawah. Kata para ulama, kanat imamatu SAW fi aktsaril ahyan, pada kebanyakan waktu serban Nabi SAW adalah kadar salasah, kadar 3 hasta. Kebanyakan waktu, kebiasaannya kadar serban Nabi adalah 3 hasta. Wa fi salawatil khamsi, ketika mana salat Nabi akan menggunakan serban yang kadarnya sab'ata azru', 7 hasta. Dan ketika mana pada keadaan-keadaan yang lebih besar, contohnya solat Jumaat ataupun raya, maka Nabi pernah menggunakan serban yang kadarnya 12 hasta. Wa fi ba'd riwayat, dan pada sebahagian daripada riwayat menyebut annahu sallallahu alaihi wasallam amma rajulan, Nabi pernah memakaikan serban kepada seorang lelaki, wasaddala lahu azabatain, dan pada waktu itu Nabi menjadikan untuknya 2 ekor. Maka Nabi pernah pakai serban pada waktu itu 1 ekor, dan ada juga riwayat yang mengatakan 2 ekor. Maka berkenaan tentang serban hitam, yang ini Nabi pakai ketika mana pembukaan kota Mekah. Riwayat 1726. Wa bi ilai qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Abdul Rahman bin Mahdi an Hammad bin Salamah an Abi Zubair an Jabir radhiyallahu anhu, daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi SAW telah memasuki kota Mekah Yaumal Fatih, pada hari pembukaan kota Mekah, wa alaihi, dalam keadaan di atas kepala baginda pada waktu itu imamatun sauda, adanya serban berwarna hitam. Dan dalam bab ini ada juga riwayat daripada Amr bin Hurais, Abdullah bin Abbas, Rukanah radhiyallahu anhu. Hadis Jabir adalah hadis yang hasan sahih. Muka surat 790, riwayat 1727. Wa bi ilai qala hadatsana Harun bin Ishaq al-Hamdani qala hadatsana Yahya bin Muhammad al-Madini an Abdul Aziz bin Muhammad an Ubaidillah bin Umar an-Nafi' an ibn Umar, daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza tamma, apabila memakai serban, sadala, Nabi akan menjatuhkan imamatahu, ekor serban baginda, baina katifaihi, di antara kedua bahu baginda. Maka ekor serban Nabi akan berada di belakang badan Nabi SAW, di antara kedua bahu baginda. Berkata Nafi' dan adalah Abdullah bin Umar, yasdilu imamatahu, membiarkan, melepaskan ekor serbannya di antara kedua bahunya. Berkata Ubaidullah, dan aku telah melihat Al-Qasim, Salim, kedua mereka melakukan perkara yang sama. Hadis ini adalah hadis yang gharib, dan dalam bab ini ada juga riwayat daripada Ali bin Abi Talib, namun tidak sahih riwayat Ali daripada sudut sanadnya. Bab yang ke-12 berkenaan tentang tidak disukai memakai khatamiz zahab, cincin yang diperbuat daripada emas. Maka tak disukai, tak boleh untuk lelaki memakai cincin yang diperbuat daripada emas. Riwayat 1728, wa bi ila qala hadatsana Salamah bin Syabib wal Hasan bin Ali al-Khallal wa ghairu wahid, dan lebih daripada seorang mereka berkata, hadatsana Abdul Razzaq qala hadatsana Ma'mar an Az-Zuhri an Ibrahim bin Abdullah bin Hunain an abihi an Ali bin Abi Talib, daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, beliau berkata, nahani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarangku daripada memakai cincin yang diperbuat daripada emas. Wa an libasil qissi, dan Nabi melarang daripada memakai pakaian yang bercampur dengan sutera. Maka kalaulah pakaian yang bercampur dengan sutera pun Nabi tak benarkan, maka apatah lagi pakaian yang keseluruhannya sutera. Maka apakah al-qassi ataupun al-qissi? Pada waktu kita boleh nampak, iaitu thiyab min kutan makhlutun biharir,
pakaian yang bercampur dengan sutera. Dia bukan 100% sutera, tapi ada sutera di dalamnya. Maka itu pun Nabi SAW melarang. Wa anil qiraah, dan Nabi melarang daripada membaca Al-Quran sewaktu berada dalam keadaan rukuk dan sujud. Lihat kepada sahara. Kenapa Nabi larang waktu sujud dan rukuk membaca Al-Quran? Lihat kepada sahara, li'anna mahallal qiraah al-qiyam. Nak baca Al-Quran waktunya ketika mana berdiri. Wal ruku' was sujud maudi'ut tasbih. Sementara rukuk dan sujud adalah keadaan untuk memperbanyakkan tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Riwayat 1000 wa'al-lubsil mu'asfar, dan Nabi melarang daripada memakai pakaian yang dicelup dengan warna kuning. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Riwayat 1729, wa bi'la qala hadatsana Yusuf bin Muhammad al-Ma'ni al-Basri qala hadatsana Abdul Warith bin Sa'id an Abi Tayyah qala hadatsana Hafsun al-Laitsi qala ashhadu, aku bersaksi ke atas Imran bin Husain bahawa sesungguhnya annahu haddatsana, sesungguhnya beliau telah meriwayatkan hadis kepada kami bahawa Nabi SAW telah melarang anit takhattum, daripada memakai cincin yang diperbuat daripada emas. Dan dalam bab ini ada juga riwayat daripada Ali, Abdullah bin Umar, Abu Hurairah, Muawiyah bin Abi Sufyan. Hadis Imran radhiyallahu anhu adalah hadis yang hasan sahih, dan Abu Tayyah pula namanya adalah Yazid bin Humaid rahimahullahu taala. Bab yang ke-13 berkenaan tentang cincin daripada perak. Maka cincin daripada perak tidak ada masalah. Bahkan cincin Nabi pun diperbuat daripada perak. Namun Nabi SAW mempunyai beberapa cincin. Riwayat 1730 salah satu cincin Nabi. Dan kemudian riwayat 1731 adalah cincin Nabi SAW yang lain. Riwayat 1730. Wabillahi qala haddatsana Qutaibah wa ghairu wahid an Abdullah bin Wahb bin an Yunus an Ibn Shihab an Anas radhiyallahu anhu. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana khatamun Nabi, adalah cincin yang diperbuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ianya adalah min warik, daripada perak. Cincin Nabi diperbuat daripada perak. Walaupun Nabi pernah memakai cincin emas, tapi kemudian Nabi SAW buka dan tinggalkan. Wa kana fassuhu, dan adalah mata cincin tersebut Habasyiyah, berasal daripada Habsyah. Maka Nabi pernah memakai cincin yang ada mata cincin. Ini dalilnya. Dan dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abdullah bin Umar, Buraidah. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih gharib daripada sanad ini. Bab yang ke-1731 berkenaan tentang ma yustahabbu min fasl khatam. Apakah jenis mata cincin yang disukai? Jenis yang bagaimana? Maka cincin Nabi yang disukai, yang Nabi SAW suka untuk pakai kerana kegunaan cop dan lain-lain, adalah cincin yang tertulis padanya Muhammad Rasul Allah. Jom kita baca riwayat 1731. Wabila qala hadatsana Mahmud bin Ghailan qala hadatsana Hafs bin Umar an Umar ibn Ubaid at-Tanafisi qala hadatsana Zuhair Abu Haitham an Humaid an Anas. Daripada Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, adalah cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam diperbuat daripada perak, fassuhu, dan juga mata cincinnya minhu, daripada perak. Cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kedua ini adalah kesemuanya perak. Tak ada mata cincinnya pun diperbuat daripada perak. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih gharib daripada sanad ini. Bab yang ke-15, bab majaa, bab pada hadis yang telah datang berkenaan tentang memakai cincin pada tangan kanan. Maka kita boleh lihat baris yang kedua, Arafah. Kata para ulama, lubsul khatam fil yamin wal yasar thabitum minhu alaihi salatu wassalam. Nabi pernah pakai pada kedua tangan, Nabi pernah pakai cincin pada tangan kanan dan juga pada tangan kiri, kata para ulama rahimahullahu ta'ala. Jom kita lihat bab yang ke-15 berkenaan tentang memakai cincin pada tangan kanan. Riwayat 1732. Wabila qala hadatsana Muhammad bin Ubaid
wa bila qala sana Muhammad bin Ubaid al-Muharibi qala hadatsana Abdul Aziz bin Abi Hadim an Musa bin Uqbah an-Nafi' an Ibn Umar, daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sana'a telah membuat, bukanlah Nabi buat sendiri, maksudnya Nabi minta pada sahabat untuk buat khataman, sebentuk cincin yang diperbuat daripada emas. Ini awal Islam, Nabi pernah pakai cincin daripada emas. Fatakhattama, maka Nabi SAW telah memakai cincin tersebut pada tangan kanan baginda. Kemudian baginda telah duduk di atas mimbar seraya bersabda, inni kuntu ittakhadtu hadzal khatam fil yamini, sesungguhnya aku telah menjadikan cincin ini pada tangan kananku. Summa nabadahu, kemudian Nabi bukanlah waktu tu juga, setelah beberapa ketika. Summa nabadha ay taraka, kemudian Nabi SAW telah meninggalkan memakai cincin emas. Wa nabadhahu an-nasu khawatimuhum, dan manusia yang lain pun mula menanggalkan cincin-cincin mereka. Sebab bila Nabi tinggalkan, mereka pun tinggalkan. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Ali, Jabir bin Abdullah, Abdullah bin Ja'far, Abdullah bin Abbas, Aisyah, Anas radhiyallahu taala anhum. Dan hadis Abdullah bin Umar adalah hadis yang hasan sahih, dan sungguh telah diriwayatkan daripada sanad ini daripada Nafi', daripada Abdullah bin Umar, riwayat yang lebih kurang sama, nahwa min ghairi hadzal wajh. Walam yadhkur, namun tidak disebutkan pada riwayat tersebut apa annahu takhattama fi yaminih, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai cincin pada tangan kanan. Riwayat 1733. Wa bi ilahi qala hadatsana Muhammad bin Humaid al-Razi qala hadatsana Jarir an Muhammad bin Ishaq an Salt bin Abdullah bin Nawfal qala ra'aitu ibn Abbas, kata Abdullah, kata As-Salt bin Abdullah, aku telah melihat Abdullah bin Abbas memakai cincin pada tangan kanan beliau. Wala ikhaluhu, dan aku tidak mempunyai perkiraan lain kecuali beliau telah berkata, ra'aitu Rasulullah, aku telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai cincin pada tangan kanan beliau, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berkenaan tentang bahawa Nabi SAW memakai cincin pada tangan kanan. Berkata Muhammad bin Ismail al-Bukhari, hadis Muhammad bin Ishaq daripada Salt bin Abdullah bin Nawfal adalah hadis yang hasan sahih. Riwayat 1734. Wabila qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Hatim bin Ismail an Ja'far bin Muhammad an abihi qala kana al-Hasan, adalah dua cucu Nabi Hasan dan Husain, yatakhattaman, kedua-duanya memakai cincin pada tangan kiri mereka. Maka ini untuk menunjukkan keharusan. Adakah afdal yang mana? Tangan kanan. Tetapi adakah boleh pakai pada tangan kiri? Jawapannya boleh, sebab Nabi pun pernah pakai. Dan juga kedua cucu Nabi Hasan dan Husain, di situlah mereka meletakkan cincin mereka, iaitu pada tangan kiri mereka. Riwayat 1735. Wabila qala hadatsana Ahmad bin Mani qala hadatsana Yazid bin Harun an Hammad bin Salamah qala ra'aitu bin Abi Rafi' yatakhattamu, aku melihat Ibnu Abi Rafi' telah yatakhattam, telah memakai cincin pada tangan kanannya. Maka aku telah bertanya tentang perkara tersebut. Maka beliau berkata, aku telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yatakhattam, memakai cincin pada tangan baginda. Memakai cincin pada tangan baginda. Waqal, dan beliau berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam Ibnu Abi Rafi' memakai cincin pada tangan kanan. Maka beliau telah bertanya berkenaan tentang perkara itu. Maka beliau menjawab, aku telah melihat Abdullah bin Ja'far memakai cincin pada tangan kanan beliau, dan beliau berkata, adalah Nabi SAW memakai cincin pada tangan kanan baginda. Tapi adakah boleh pakai pada tangan kiri? Jawapan dia boleh. Afdalnya adalah tangan kanan. Berkata Imam Bukhari, dan ini adalah riwayat yang paling sahih yang diriwayatkan daripada Nabi di dalam bab ini, iaitu riwayat daripada daripada Hammad bin Salamah rahimahullahu taala. Bab yang ke-16, adakah cincin Nabi ada ukiran? Cincin Nabi yang batu tak ada ukiran, yang riwayat 1730. Tapi cincin Nabi yang kesemuanya adalah perak, yang mata cincinnya pun perak, maka itu ada ukiran dia.
Dan apakah ukiran dia? Bab yang ke-16 berkenaan tentang ukiran cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat 1736. Wa bi ilai qala hadatsana Muhammad bin Bashar wa Muhammad bin Yahya wa ghairu wahid qalu hadatsana Muhammad bin Abdullah al-Ansari qala hadatsani abi an Sumamah an Anas bin Malik, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata adalah ukiran cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 3 baris. 3 baris ukuran cincin Nabi. Boleh tengok Arafah pada baris yang pertama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada yang mengatakan begini, Muhammad pada baris yang paling atas, Rasul tengah-tengah, Allah yang paling bawah. Wakila, dan ada juga mengatakan tidak, bukan begitu. Yang paling bawah adalah Muhammad, Rasul tengah-tengah, dan Allah yang paling atas. Berkenaan tentang ukiran pada cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ia ni ada 3 baris. Muhammadun satrun, Muhammad pada satu baris, wa Rasul pada satu baris, wa Allah pada baris yang ketiga. Walam yakul Muhammad bin Yahya fi hadisih, dan Muhammad bin Yahya tidak menyebutkan di dalam hadis beliau salah satu astur, ada 3 garisan cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abdullah bin Umar, hadis Anas adalah hadis yang hasan sahih gharib. Jelas ke jelas? Bab yang riwayat yang ke-1737. Wa bi ilai qala hadatsana Al-Hasan bin Ali Al-Khallal qala hadatsana Abdul Razzaq qala hadatsana Ma'mar an Thabit an Anas bin Malik, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membuat sebentuk cincin daripada perak. Fanaqasha, maka telah diukirkan kepadanya Muhammad Rasul Allah. Muhammad adalah utusan Allah. Yang mana kita nampak ada 2 pendapat, sama ada Muhammad yang atas ataupun Allah yang atas. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Fanaqasha, maka telah diukirkan pada cincin tersebut Muhammad Rasul Allah. Summa qala, kemudian Nabi bersabda, la tankushu, janganlah kamu membuat cincin yang berbentuk sama denganku. Jangan buat pada waktu itu cincin yang berbentuk sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tak boleh buat? Lihat Sahara baris yang ketiga. Wa sababun nahyi anna sallallahu innama naqasha ala khatamihi hadzal qaul liyahtuma kutubuhu ilal muluk. Maka pandangan pertama menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak menggunakan cincin untuk menghantar surat-surat rasmi, terutamanya mengajak mereka yang bukan Islam kepada Islam. Maka apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam nak menggunakan cincin tersebut sebagai mohor dan cop Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sebab itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang orang lain daripada mempunyai cop yang sama. Jelas ke jelas? Jelas. Allahumma salli ala sayyidina. Sebab itu lihat kepada Arafah, li'annahu kana li khawfil iltibas, takut timbul keraguan berkenaan tentang cop-cop yang mereka terima daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab yang ke Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, hadis ini adalah hadis yang hasan sahih, dan maksud ungkapan la tankushu alaih, janganlah pada waktu itu kamu mengukir atas cincin tersebut. Maka Nabi melarang daripada seseorang pun mengukir pada cincinnya Muhammad Rasul Allah. Tapi zaman kita dah dibenarkan ini pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat 1738. Wa bi ilai qala hadatsana Ishaq bin Mansur qala hadatsana Sa'id bin Amir wal Hajjaj bin Minhal qala hadatsana Hammam an Ibn Jurayj an Az-Zuhri an Anas radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila masuk ke dalam bilik air, Nabi akan mencabut cincin baginda kerana di situ ada menulis nama, tertulis nama Allah. Maka Nabi cabut cincin. Maka kata para ulama, di sini adanya dalil bahawa perlu menjauhkan daripada bilik air dan lain-lain pada waktu itu tulisan-tulisan yang mempunyai nama-nama yang tertentu, mempunyai ayat-ayat yang tertentu, hadis-hadis tertentu dan lain-lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih gharib berkenaan tentang gambar, taswir ataupun as-surah. Sebahagian para ulama menyebut as-surah yang ada dalam hadis
dengan pada waktu itu gambar-gambar yang ada pada kapet, permaidani, pakaian dan lain-lain. Sementara ada sebahagian kecil yang pada waktu itu berpandangan bahawa as-surah yang dimaksudkan di sini adalah akan ukiran patung, patung yang diukir. Maka ini perbezaan pendapat berkenaan tentang as-surah. Ada yang mengatakan ini adalah patung, maka mereka mengharuskan akan gambar-gambar dan lain-lain. Dan ada mengatakan tidak, ianya adalah salah satu daripada daripada ukiran yang ada pada pakaian, permaidani dan lain-lain. Maka itu tidak boleh. As-surah berkenaan tentang as-surah. Yang ini kita sambung kemudian insya-Allah.